Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin hatta taritha al-ard wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaikat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, Allahumma tammimna bi khair. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita kembali bertemu sekali lagi pada malam ini dalam siri kuliah Fardu Ain. Alhamdulillah juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kenikmatan kepada kita, kesihatan tubuh badan, kemahuan, kesungguhan kita untuk menuntut ilmu masih lagi diberi ruang dan peluang bagi kita sama-sama menghadirkan diri ke rumah-rumah Allah, ke masjid, ke surau. Seterusnya sama-sama mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu fardu ain yang menjadi kewajipan bagi setiap mukallaf di kalangan orang muslimin dan juga muslimat. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perbahasan kita yang terakhir adalah berkaitan dengan apa yang disebut sebagai sifat-sifat mazmumah atau sifat-sifat yang tercela menurut pandangan Imam Al-Ghazali, di mana hampir keseluruhan sifat-sifat yang disenaraikan semua ada 9, telah pun kita bahas dengan panjang lebar dalam beberapa siri kuliah yang terdahulu, di mana yang terakhir adalah sifat yang ke-9, iaitu kasih akan dunia. Itu yang terakhir kuliah kita bincangkan sifat yang ke-9. Jadi insya-Allah pada malam ini di muka surat 65, muka surat 65 kita masuk semula ke perbincangan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan hukum-hukum dasar syariat dalam agama kita, hukum-hukum dasar syariat Islam. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya yang mengikuti kuliah kita secara online menerusi Facebook Live ini, kita menggunakan kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Indahnya Hidup Bersyariat. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hukum-hukum dasar berkaitan dengan syariat Islam. Sebelum kita membincangkan atau membicarakan tentang amalan-amalan syariat secara lebih meluas dalam bab-bab yang seterusnya, wajar pula untuk kita sentuh berkenaan dengan dasar ataupun dasar hukum-hukum yang disyariatkan dalam Islam. Segala pertuturan
perlakuan, gerak hati, soal-soal ibadah, perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalat, iaitu urusan transaksi ataupun urusan berjual beli, perkara-perkara yang berkaitan dengan kekeluargaan, kemasyarakatan dan segala macam aktiviti yang dilakukan oleh kita, harus mengambil kira hukum-hukum yang terdapat di dalam Islam. Hukum-hukum yang terdapat di dalam Islam, seperti mana kita semua sudah sedia maklum, kita tengok dulu sepintas lalu. Yang pertama, hukum berkaitan dengan halal, hukum halal. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara yang haram. Yang ketiga, hukum-hukum yang disebut sebagai hukum wajib. Yang keempat, hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara sunat. Yang kelima, perkara-perkara yang disebut sebagai makruh. Yang keenam, hukum harus. 7, perkara yang dikategorikan sebagai sah, hukum sah, dan juga yang ke-8 yang disebut sebagai hukum batal, sah ataupun batal. Jadi kalau selalunya kita melihat hukum dasar ini ada 5. Yang pertama halal, yang kedua haram, yang ketiga wajib, yang keempat sunnah, yang kelima makruh, dan satu lagi harus. Jadi dimasukkan sekali di sini hukum sah dan juga batal, digabungkan sekali dan jumlahnya menjadi 8. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan kita 24 jam ni yang Allah SWT beri ni, bermula daripada saat kita bangun daripada tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun tidur. Mula daripada kita bangun tidur pukul berapa? Terpulanglah. Ada bangun pukul 5, ada 5.30, ada pukul 6. Tambah sekarang ni pula subuh lewat. Sekarang ni agak awal sikit lah, sebelum ni dia lewat. Jadi pukul 6 tu orang tak azan lagi, 6 suku pun tak azan lagi. Kat 6.30 kita ambil lah, selalu kita bangun pukul 5 atau 5.30. Bangun, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Tuhan yang ahyana, yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, selepas dia mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Bila kita bangun dari tidur, tuan-tuan, kita ni seolah-olah dihidupkan semula selepas dimatikan. Jadi tidur itu adalah kematian. Tidur itu adalah kematian. Kematian kecil. Kemudian bila kita bangun pagi, kita ni seolah-olah dihidupkan semula. Ada juga dari kalangan kita yang tidur dan tidur terus. Tidur, mati dan mati terus. Mungkin ajan dia. Sebab tu kadang-kadang kita dengar sahabat-sahabat yang meninggal ini, kita pun tak sangka. Sebab semalam baru saja minum kopi semeja 2 orang lah, tak boleh kembang.
Balik-balik pagi esok, tuan-tuan dapat berita meninggal. Kita kata, semalam baru minum kopi, pagi ni meninggal. Tanya isteri dia, kata meninggal dalam tidur. Tidur itu adalah kematian. Bila kita tidur, tuan-tuan, roh kita ni dia keluar. Dia pun nak berjalan juga. Dan roh ni kalau dia berjalan, dia bukan biasa-biasa punya perjalanan. Dia boleh pi sejauh mana dia nak pi. Sebab tu kadang-kadang kita mimpi sampai ke London, sampai ke Amerika. Kadang-kadang mimpi pergi rumah jiran sebelah dah. Kan, sampai ke kutub utara, kutub selatan sana, sampai Mekah, Madinah kan. Roh itu dia keluar. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia akan kembali. Dan roh ni dia kembali dengan pantas lah, dengan pantas. Pergerakan dia itu pantas. Jadi ada roh yang Allah kembalikan dan masuk semula ke jasad, lalu dibangunkan semula pada pagi hari itu. Ada roh yang Allah tahan dan Allah pegang. Maknanya Allah tak izinkan dia kembali lagi ke jasad. Dia itulah yang berlakunya, di situ berlakunya kematian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada kita bangun sehinggalah kita tidur semula, Bismikallahumma amutu wa ahya, ataupun Bismikallahumma ahya wa amut. Tidak balik. Perkiraan dia 24 jam. Dalam tempoh 24 jam ni tuan-tuan, kita tertakluk dengan beberapa jenis hukum yang kita sebut tadi. Tuan-tuan cuba bagi satu contoh perkara yang kita buat yang tak ada kaitan dengan hukum. Dalam tempoh 24 jam tu, apa sahaja yang kita buat, bagi satu contoh perkara tu tak ada hukum. Tak boleh nak dihukumkan sebagai wajib pun tidak, harus pun tidak, sunat pun tidak, makruh pun tidak, halal pun tidak, haram pun tidak, sah pun tak, batal pun tak. Bagi satu contoh. Tak ada. Tidak ada. Jawapan dia, tak ada satu pun pergerakan kita, perbuatan kita yang tidak terkait dengan hukum. Tak ada. Atau mandi tu, mandi ada 3 hukum. Jangan kita kata mandi tak ada hukum. Mandi biasa-biasa harus. Mandi luar biasa wajib. Antara harus dengan wajib, dia ada tengah-tengah dia tu mandi sunat. 3 hukum mandi. Biasa-biasa kita mandi ni sunat, harus saja. Tak mandi pun tak apa. Bukan berdosa. Cuma kalau sampai 2-3 hari tak mandi tu, jenuh spray ya. Hukumnya harus. Tiba-tiba berlaku insiden, terpaksa mandi wajib mandi. Kalau tak mandi, dia jadi amalan-amalan ibadah kita semua dikira tidak sah, sebab kita dalam keadaan hadas besar. Kemudian sunat mandi ni hari Jumaat. Hari Jumaat sunat mandi. Jadi siapa yang tak mau mandi hari Jumaat, sunat mandi. Kan? Tapi kita sehari sampai 3 kali kita mandi. Tambah musim lah pula kan. Kalau lah kata ayak catu apa semua, tak ada ayak semua, hari Jumaat sunat mandi. Tu pun kalau tak mandi pun tak apa lagi, sebab hukumnya sunat. Sebab apa? Hari Jumaat ni kita sunatlah kita membersihkan tubuh badan kita ni. Sebab kalau kita sampai seminggu tak mandi, tak kena juga. Sebab tubuh badan kita ni perlu dijaga juga. Satu. Yang kedua, kita nak pergi menghadiri satu perhimpunan mingguan, iaitu
solat Jumaat. Jadi ketika itu kita sunat berwangi-wangian apa semua, bagi cantik lah, bagi segak, bagi wangi, sebab nak jumpa dengan ramai orang. Jadi bila kita ni, kalau kita seorang-seorang tak mandi, duduk seorang-seorang, tak apalah, dia tak ganggu orang lain. Tapi melibatkan masyarakat, melibatkan kawan-kawan ni, dia kena jaga juga. Jadi sunat mandi pada hari itu. Jadi tidak ada satu pergerakan kita, perbuatan kita dalam tempoh kita celik mata hingga kita pejam mata balik 24 jam yang tidak terkait dengan hukum, melainkan semuanya ada hukum. Tak kira hukum apa pun, tapi dia ada dalam lingkungan 8 tu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada sebahagian, sesetengah lah, segelintir, tak ramai sebenarnya, yang dia merasa rimah. Dia kata dia buat apa semua tak kena. Dia buat apa semua tak kena. Buat hal tu tak boleh, buat hal ni tak boleh, buat hal tu haram, buat hal ni haram. Kan? Lah dia ambil keputusan untuk tinggalkan agama Islam. Sebab dia kata, payahlah, dia kata, buat hal tu tak kena, buat hal ni orang kata tak boleh, buat hal ni orang kecam, buat hal ni orang kecam. Memanglah dah semua benda yang dibuat itu tak menepati kehendak syarak. Tak menepati kehendak syarak, maka iyalah kalau benda tu dipamerkan dalam media-media sosial, memang akan menerima kecaman. Jadi bila sampai satu tahap kita berasa apa yang kita buat ni semua tak boleh, semua tak kena, semua terkait dengan hukum, kita rasa rimah, runsing, akhirnya kita buat keputusan yang di luar jangkaan, yang mengejutkan semua orang. Menjadi satu masalah yang cukup besar. Jadi kita sebenarnya sebagai orang Islam, kita perlu akur dengan hukum-hukum yang terkait dengan perkara yang haram, halal, harus, hukumnya sah, hukumnya batal, makruh, wajib, sunnah dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama kita tengok hukum halal. Ta'rif halal, sesuatu yang dibolehkan, yakni tidak berdosa memakai, memakan atau mengerjakannya setelah ada pengesahan daripada syarak. Itu maksud hukum atau ta'rif halal. Sekali lagi, sesuatu yang dibolehkan maksudnya dibenarkan. Maknanya kalau dibuat tidak berdosa. Itu dalam kurungan itu tidak berdosa, sama ada perbuatan itu dalam bentuk memakai, memakan atau mengerjakan, melakukan setelah perkara itu mendapat kelulusan ataupun pengesahan daripada syarak. Itu disebut ta'rif ataupun hukum halal. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Maksudnya, makanlah daripada apa yang baik, yakni yang halal, dan kerjakanlah amalan yang saleh. Makan makanan-makanan yang halal, termasuklah minuman, termasuklah minum. Sebab dalam ayat yang lain Allah SWT sebut kulu washrabu, tapi penghujung dia Allah kata wala tusrifu. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tetapi jangan membazir. Kerana membazir itu hukumnya haram. Ada kaitan hukum juga. Maksudnya kalau kita makan perkara, makanan-makanan yang halal, minum minuman yang halal,
Tetapi sehingga berlaku pembaziran, di situ ada hukum haram pula. Haram bukan pada makanan dan minuman itu, tak. Haram pada pembaziran yang berlaku. Sebab tu Allah sebut kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan membazir. Kulu minat tayyibat. Makanlah daripada makanan-makanan yang baik, yakni yang halal. Wa'malu salihah, dan kerjakanlah atau lakukanlah perkara-perkara yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kita makan dan minum dari bahan-bahan yang baik, iaitu halal, suci dan bersih, sebelum melakukan ibadah dan amalan soleh yang lain. Di samping itu, binatang yang boleh dimakan seperti kambing, ayam, lembu perlu disembelih terlebih dahulu sebelum dimakan sesuai dengan tuntutan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu yang berkaitan dengan perkara yang halal. Tengoklah pada ayat surah Al-Mu'minun ayat 51 tu, Allah kata makan daripada benda-benda ataupun makanan dan minuman yang baik dan kerjakan amalan soleh. Maksudnya amalan-amalan soleh yang kita buat dalam kehidupan kita tu, dia ada kaitan dengan makan dan minum. Ada kaitan dengan makan dan minum. Kalau kita tengok di sini perkataan at-tayyibat tu, at-tayyibat adalah bahan-bahan yang baik, iaitu halal dan suci. Halal, suci dan bersih. Kemudian baik. Okey, contoh tuan-tuan, ada makanan yang halal tetapi tidak baik untuk kesihatan. Ada makanan halal tapi tak baik untuk kesihatan. Sekira-kira kalau diambil secara berlebih-lebihan, kerap, maka dia boleh memudaratkan tubuh badan. Tetapi makanan itu statusnya halal. Halal. Contoh, apa dia tuan-tuan? Potong kaki. Garam, gula, potong kaki. Contoh dia Maggi. Maggi. Maggi ni nak kata tak halal, macam mana di plastik itu pun dah tulis halal. Saya ingat apa tuan guru saya meninggal dah, almarhum rahimahullah, Ustaz Abu Bakar. Dia kata, kita tanya dia, Ustaz, ni Maggi halal tak? Dia kata ada tulis halal tak? Ada. Halal lah. Senang kan. Dia jawab mudah lah. Ada tulis halal? Halal lah. Memanglah tuan-tuan cari Maggi, plastik Maggi, mana ada tulis, ada tak tulis halal? Semua tulis halal. Plastik Maggi kan. Carilah Maggi apa pun, semua halal. Halal tu pula tulisan Jawi. Tanya, Ustaz, Maggi boleh makan tak? Dia kata ada tulis halal tak? Ada. Ada makan. Senang lah. Jadi bila ada pengesahan halal, maka dikira halal makan. Tetapi tuan-tuan, betul lah Maggi kan, betul halal, dia dibuat daripada tepung. Tapi adakah dia baik untuk kesihatan? Jawapan dia tidak. Halal tapi memudaratkan. Begitu juga dengan makanan-makanan yang lain. At-tayyibat di sini bermaksud halal dari sudut hukum dan baik dari sudut kesihatan. Dia kena ada dua-dua ni, baru dia jadi tayyibat. Sebab tu kita tengok di sini makanan dan minuman daripada bahan-bahan yang baik, iaitu halal, suci dan bersih. Masalah suci dan bersih satu lagi. Suci dan bersih. Suci dan bersih ni dia melibatkan bahan itu dan juga bagaimana bahan itu disediakan. Dia melibatkan kebersihan. Dalam Islam, an-nazafatu minal iman. Hadis itu tu
Kita sekolah rendah, kita dah tahu dah. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Dan dalam kitab-kitab fiqh, perbincangan yang dibahas mula-mula sekali adalah babut taharah, bab bersuci. So kita bersih dulu. Sebab sebelum melakukan ibadah, pakaian mesti bersih, tubuh badan mesti bersih, tempat nak sembahyang itu mesti bersih. Jadi mula-mula mesti taharah dulu, kena bersih dulu. Bila dah tempat bersih, tubuh badan bersih, pakaian bersih, tempat kita nak sembahyang semua tu bersih, barulah kita boleh salat, barulah kita boleh melakukan ibadah dengan sempurna. Jadi makanan yang baik adalah makanan yang halal dari sudut hukum, bersih dari sudut penyediaan, dan baik untuk kesihatan. Dia kena ada 3 kriteria tu, barulah dia akan memberi kesan pada amalan-amalan yang kita buat, amalan-amalan soleh. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba kita senaraikan makanan-makanan dan juga minuman-minuman yang Allah SWT haramkan. Senaraikan dan kita cuba bilang ada berapa. Tak banyak tuan-tuan, tak banyak. Dan kita heran bila ada sesetengah manusia yang dia nak lari daripada Islam, nak keluar daripada Islam disebabkan itu dan ini tak boleh makan, itu dan ini tak boleh minum. Sedangkan yang tak boleh makan dan tak boleh minum tu berapa kerat je. Berapa kerat je. Kita ambil contoh, minuman yang memabukkan, mengkhayalkan, diharam dalam Islam. Tak kira lah dia mai dalam bentuk macam mana sekalipun, apa nama sekalipun, apa label sekalipun. Kalau dia boleh memabukkan, mengkhayalkan, haram. Walaupun dia tulis, dia kata ni air mineral Ustaz. Tapi kalau minum jadi guna. Kalau minum ni dia meloyong lah, meloyong. Meloyong. Meloyong tu tak boleh. Tak boleh. Tapi hak ni mineral, walaupun mineral. Sebab akhir zaman ada satu golongan yang minum arak, tapi mereka kata ini bukan arak. Sebab kita duk tahu dah nama-nama arak ni, kita tahu lah memang famous nama arak, Anchor, Beer, Glassberg. Hak ni kita tahu. Tonton main satu dia tulis Makno contoh. Dia tulis Makno, minuman Makno. Kita kata ni Makno ni, Makno ni Makno kita Muhammad Nur kan, orang kampung pergi Makno. Boleh minum lah kot. Minum-minum penin. Penin, meloyong, hilang Ustaz. Hilang seketika kewarasan kita ni, haram. Hak ni bukan arak ni, Makno, minuman Makno. Walaupun nama dia Makno, ni label dia hijau Ustaz. Takkan Ustaz tak syok kot dengan hijau ni? Memanglah kita syok dengan hijau. Tapi penin tak boleh. Memang kita syok hijau, tapi penin. Walaupun namanya Makno, walaupun warna hijau, hijau pekat elok, dia putih lagi tengah tu, tak boleh. Itu label sahaja. Itu nama tu tak boleh kira. Dia punya kandungan dia tu macam mana. Minum jadi macam mana? Tak jadi macam mana, macam air mineral lah, boleh. Kalau penin, tak boleh. Jadi akhir zaman akan datang satu golongan yang minum arak dan mereka kata ini bukan arak, tetapi minuman itu sebiji. Dia punya muasafat dia, ciri-ciri dia tu sebiji minum seperti minuman Arab, iaitu memabukkan, mengkhayalkan, menghilangkan kewarasan akal. Yang tu dikira haram juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi dalam kita berbalik kepada, kita senaraikan makanan dan juga minuman yang diharamkan tu, kita cuba bilang berapa kerat. Boleh bilang dengan jari tuan-tuan, tak banyak mana.
tak banyak mana. Tetapi makanan dan juga minuman yang Allah SWT halalkan, permudahkan, beri kita minum, beri kita makan itu punyalah banyak. Banyak sangat-sangat. Kalau tuan-tuan pi ke kedai gerai minuman kan, tengok senarai minuman tu punyalah banyak, sampai kat 30 jenis minuman, semua halal. Semua halal. Senarai makanan, ikan saja macam-macam, 3 rasa, 2 rasa, 1 rasa, tak ada rasa. Semua macam-macam ikan, macam-macam makanan, semua ada. 30 menu, 40 menu. Tambah kalau mai bulan puasa pula lagi memusin mata kita. Beli macam-macam, balik-balik makan karipak 2 biji. Minum air je, bangkit gitu, kenyang. Yang tak boleh makan 2-3 kerat je. Hak boleh makan tu sampai berpuluh. Yang tak boleh minum ni 2-3 benda sahaja. Yang boleh minum ni berpuluh. Pasal apa? Akhirnya kita ambil keputusan nak lari daripada agama Islam, nak masuk agama lain disebabkan tak boleh makan itu dan ini sahaja. Tak kena macam tu. Itu keputusan yang tak bijak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di samping itu, binatang yang boleh dimakan seperti kambing, ayam, lembu, rusa, kijang, boleh makan semua. Hak tak boleh makan tu hak pendek tu saja. Tapi dia nak cari hak pendek tu juga. Hak pendek tu satu tu je tak boleh makan. Hak boleh makan lagi berlambat-lambat, dia nak hak pendek tu juga. Dia nak juga itu. Akhirnya bila kita kata tak boleh, haram, saya nak keluar dari Islam kalau gitu. Loh. Mudahnya membuat keputusan. Mudah sangat buat keputusan untuk meninggalkan agama Islam yang benar, yang lurus ini disebabkan benda-benda remeh-temeh macam tu saja. Benda-benda yang boleh disettle, boleh diselesaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, binatang-binatang yang disebut disenaraikan di sini pun tuan-tuan, untuk menjadikan ianya halal perlu melalui satu proses. Namanya proses sembelihan. Dia kena sembelih, tak boleh kepok kepala. Kepok kepala tak boleh. Tuan-tuan tengok satu video viral, dia tolak lembu masuk dalam lorong mesin dia tu, turun satu alat, pak, dia tembak bahagian atas kepala lembu. Lepas tu keluar, masuk lembu, dia kapit. Lorong tu sempit, dia lorong tu beda, lembu masuk, bila masuk dia kapit kepala, dia tikam atas ni, pam, dia bagi sedah keluar, pam, sedah keluar, pam, sedah keluar. Akhirnya lembu-lembu yang disembelih dengan cara yang macam tu, itu bukan disembelih sebenarnya, itu dimatikan dengan cara yang tak sepatutnya, dengan cara ditusuk atau ditikam atau dilukakan bahagian-bahagian tertentu atau dikenakan arus elektrik dan sebagainya. Itu semua cara yang tidak syar'i dan tidak boleh. Akhirnya daging-daging lembu itu diproses dijadikan makanan, lalu dihantar. Dan yang paling lebih malang lagi, boleh pula cop halal. Kita pun makan. Tak apa kalau tak tahu. Kalau tak tahu tak apa. Innallaha tajawaza an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukriha alaih. Tiga perkara, situasi ini Allah tak kira. Baik makan, baik minum, baik apa saja perbuatan. Kalau tiga ni, Nabi kata innallaha tajawaza an ummati, Allah Subhanahu taala tidak mengira, maksudnya tidak mencatat ia sebagai dosa untuk umat aku, al-khata', kalau dia tersilap buat. Silap. Nak buat macam mana? Dia tersilap. Satu. Yang kedua, nisyan, terlupa. Pulun lah duk potong besi ni,
potong besi sampai keluar waktu lohok, habis dah, masuk asar dah, azan kan. Bila azan baru dia tersedak, tengok jam, Allahu Akbar, tak sembahyang lohok, berdosa tak? Tak sembahyang lohok berdosa tak? Berdosa. Tak sembahyang lohok, tapi oleh kerana dia terlupa ketika itu, Allah tak tulis sebagai dosa. Khata', silap, nisyan, lupa. Dan satu lagi, wama ustukriha alaih, sekiranya dia ni dipaksa untuk melakukan perkara yang haram, dia kena paksa. Tiga benda ni. Jadi dalam bab isu makan minum kita yang berlaku viral dan sebagainya sebelum ni, kita tak tahu. Memang kita tak tahu. Memang kita tak nafikan memang daging tu kita tak makan. Kan, kalau nak beli hak fresh tu siaplah 32, 33. Kalau beli tu RM15 ya. Kan, balik rendang-rendang, potong-potong, buat masak apa kita nak buat. Tiba-tiba pum keluar isu tak halal. Nak buat macam mana? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu kisah yang berlaku di zaman Rasulullah SAW melibatkan Sayyidina Abu Bakar sebagai penutup. Satu ketika datang seorang hamba Allah bawa semangkuk susu, dan susu itu diberi kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah yang paling agung dan pak mentua, merangkap pak mentua, dan tersenarai dalam 10 orang yang dijamin syurga ketika mereka masih hidup. Tak mati lagi Allah abang, Rasulullah abang masuk syurga radhiyallahu anhum. Hadiahkan semangkuk. Jadi Sayyidina Abu Bakar, apabila hamba Allah ni bagi semangkuk susu hadiah dekat dia, dia pun minumlah. Minum sampai habis susu kan. Sedaplah susu. Malam Isra' dan Mi'raj pun Rasulullah diberi pilihan, susu dengan apa dia. Lalu Rasulullah memilih susu. Jadi Sayyidina Abu Bakar minum. Sambil dah minum-minum selesai tu, dia pun ceritalah. Dia kata, tadi dia kata ada satu orang bagi duit. Bila bagi duit, aku pun belilah dengan duit ni, susu ni, kumai sedekahkan. Duit apa? Duit ni duit lama dah, ni cerita lama. Bila dengar cerita lama tu, rasa tak sedap hati. Tanya lagi, duit ni main macam mana? Alah, dia kata dulu ni, zaman dulu adalah yang melibatkan benda-benda yang tak betul lah. Tenung nasib, tenung nasib, kemudian ada berhutang. Mai hari ni baru dia bayar. Duit tu lah duit yang melibatkan tenung nasib. Duit haram lah. Dia bayar. Lama dah dia kata bayar. Bila dia bayar, betulan ada duit, beli susu, mai lah kita makan sekali, minum. Bila Sayyidina Abu Bakar dengar kata duit tenung nasib, dia bangkit terus. Dia masukkan jari dia ke dalam mulut, tolak sampai ke kerongkong. Akhirnya kalau kita masuk jari masuk kerongkong, dia akan naik balik, muntah balik, keluar habis. Susu hak dia baru minum tu, dia tolak, muntah, keluar habis, keluar balik. Kalau kita macam mana? Kita kata halal. Halal lah, kita kata dah masuk dah, kan? Nampak tu beza kita dengan orang yang dijamin masuk syurga tu. Itu dijamin masuk syurga tu. Kita tak tentu lagi, kan? Tak tentu lagi. Kita ni jenis membujur lalu melintang patah. Hak mana mai bujung, mai melintang. Kita sapu semua. Dah masuk dalam perut dah ustaz. Apa? Sadaqallahul azim. Sayyidina Abu Bakar dia jolok keluar balik. Sebab apa? Dia kata makanan ini, susu itu walaupun halal, aku tak curi, orang mai hadiah kat aku, tapi cara mendapatkan susu itu melalui sumber yang haram,
lalu sumber itu terkait dengan makanan, aku tak izinkan makanan yang bersumberkan haram masuk dalam tubuh badanku, lalu aku keluarkan balik. Ini hebatnya Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang paling agung, orang yang paling berat sekali iman dia sekiranya ditimbang iman seluruh umat manusia. Rasulullah kata nescaya lagi berat iman Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat warak. Itu namanya warak. Warak ni maknanya dia tak terlibat langsung dengan benda-benda syubhat, benda-benda, hatta kadang-kadang benda itu, benda yang harus mubah pun, kalau dia rasa dia tak mau, dia tinggal. Ini orang yang mempunyai tahap kewarakan yang sangat tinggi, sampai peringkat yang macam tu. Sebab apa? Apa sahaja yang masuk melalui rongga mulut kita ni, kalau terkait dengan benda halal, alhamdulillah. Tapi kalau terkait dengan benda yang haram, dia akan memberi kesan pada tubuh badan, pada saluran, pada darah, semua, dan termasuklah amalan-amalan dan juga ibadah yang kita buat pada tiap-tiap hari. Lalu Nabi kata, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Nabi kata setiap daging tubuh badan kita ni yang terhasil, yang membesar dari benda yang haram, fannaru awla bih, nerakalah yang paling sesuai untuk dia. Wala'iyazubillah. Jadi isu halal haram ni sangat-sangat besar di sisi Islam. Jadi kalau ia mendapat pengesahan halal daripada syarak, maka dibolehkan. Kalau ia haram, sebaliknya, maka perlu ditinggalkan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cukup dulu sekadar itu pembahasan kita pada malam ini. InsyaAllah kita berhenti di muka surat 65 tu pada takrif halal. Mungkin pada kuliah yang akan datang kita akan sentuh lagi berkenaan dengan halal ini sebelum kita masuk ke hukum yang kedua, iaitu hukum haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam min sayl asqam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.